Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM tahun 2021 dari Negeri Johor Darul Takzim bagi PPD Pasir Gudang untuk set 1. Lihat soalan kita yang pertama, itu soalan nombor 11A. Lengkapkan jadual 11 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 8 per X dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Lihat pada ruangan jawapan, kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan masukkan fungsi kita ini iaitu 8 per X. Kita katakan 8 per dengan X. Kemudian kita katakan calculate. Kemudian kita masukkan nilai kita iaitu nilai yang pertama negatif 1. Kemudian kita tekan sama dengan. Kemudian sekali lagi sama dengan. Kita dapat jawapan kita adalah negatif 8. Seterusnya kita akan masukkan untuk X sama dengan 3. Kita tekan calculate. Kita masuk 3 sama dengan. Dan sekali lagi sama dengan. Kita akan dapat 2.67. Seterusnya untuk soalan B. Untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan 8 per X untuk X di antara negatif 4 sehingga 4. Pertama sekali kita akan melukis paksi X dan juga paksi Y. Untuk paksi X kita akan menggunakan 2 cm kepada 1 unit. Kemudian untuk paksi Y kita akan gunakan 2 cm kepada 2 unit. Seterusnya kita akan plot. Titik kita yang pertama adalah negatif 4, negatif 2. Seterusnya negatif 3, negatif 2.7. Seterusnya adalah negatif 2, negatif 4. Titik seterusnya negatif 1, negatif 8. Titik kita yang seterusnya pula adalah 1, 8. Diikuti dengan 2, 4. Titik yang seterusnya 3, 2.7. Dan titik kita yang terakhir adalah 4.2. Seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini. Kalau kita lihat di sini, kita akan ada 2 garis pada graf ini. Kita akan gariskan, pastikan setiap garis itu melalui ke semua titik itu. Dan inilah rupa untuk jawapan untuk soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C. Daripada graf di 11B, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 5 dan nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Untuk nilai yang pertama adalah apabila Y sama dengan negatif 4.5. Kita buat garis ini, kemudian kita dapatkan nilai X. Dan dapat baca di sini, nilai X kita adalah negatif 1.7. Seterusnya adalah mencari nilai Y apabila X kita adalah 2.5 dan kita dapat baca di sini nilai Y kita adalah 3.2. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menyatakan nilai Y masing-masing kita akan dapat 1 markah. Baiklah, seterusnya soalan B, kita melukis graf. Kita melukis paksi X dan paksi Y dengan seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plot ke semua 88 titik dengan koordinat yang betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan ke semua titik tersebut dengan garis lengkung yang cantik, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, 1 Roman, kita nyatakan nilai Y kita dapat 1 markah dan kita nyatakan nilai X kita dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang kedua, iaitu soalan bernombor 12. Sebuah pepejal berbentuk kuboid dengan tapak segi 4 sama BLKC dicantumkan kepada piramid seperti dalam rajah 12 pada satah mencancang BCFM. Tapak ABLKCD terletak di atas satah mengufuk. Lukis dengan skala penuh. Soalan A. Dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan ABL sebagaimana dilihat dari X. Pertama sekali kita akan melihat
pandangan dari arah X. Apakah yang kita akan nampak daripada arah X? Pertama sekali kalau kita lihat, kita akan nampak garis ABL, kemudian HGB. Kemudian seterusnya kita akan nampak piramid tersebut. Puncak tertingginya adalah pada titik E. Dan kita nampak seperti ini. Kemudian kita akan buat lakaran, kita akan nampak seperti ini. Kemudian kita akan melabel ukurannya. AB 5, BL adalah 4. Sini adalah 4. Dan tapaknya adalah segi 4 sama. Kemudian sini adalah 4. Dan tinggi kuboid adalah 3. Seterusnya kita akan melukis lakaran yang kita telah hasilkan ini. Pertama sekali kita akan melukis garis melintang ABL. Kita akan terus lukis sepanjang 9 cm. Kemudian seterusnya kita akan lukis garis menegak BFE, panjangnya adalah 7 cm. Kemudian kita akan lukis garis menegak LJ, panjangnya 3 cm. Kemudian garis melintang FJ, panjangnya adalah 4 cm. Kemudian garis kita yang terakhir adalah garis condong AE. Untuk garis ini kita terus garis sahaja tanpa melibatkan ukuran. Maka inilah jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya terlihat soalan B. Dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan LK sebagaimana dilihat dari Y. Lihat dari Y pula, apakah yang kita akan nampak? Pertama sekali kita akan lihat LKJH ini. Ini dari segi lakarannya kita nampak seperti ini. Kemudian kita nampak piramid, puncaknya E juga. Kemudian satu garis condong menuju ke B yang selari dengan L. Kita nampak seperti ini. Dan kalau kita lihat garis MB ini terlindung oleh satah LKJH. Maka kita akan buat garis putus-putus. Kemudian kita labelkan ukurannya. Sini 4 cm, sini 3 cm. Dan panjang LK adalah 4 cm. Seterusnya kita akan melukis apa yang telah kita lakarkan ini. Pertama sekali kita akan melukis garis mendatar iaitu LK, panjangnya adalah 4 cm. Kemudian kita akan lukis garis menegak KJE di mana panjangnya adalah 7 cm. Dan seterusnya kita akan melukis garis menegak LH, panjangnya adalah 3 cm. Dan seterusnya kita akan lukis garis HMJ, itu garis melintang, panjangnya adalah 4 cm. Dan yang terakhir adalah kita akan melukis garis condong LME, di mana garis LM adalah garis putus-putus dan garis ME adalah garis penuh. Dan kita akan dapat seperti ini. Maka inilah jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya terlihat dari segi pemberi markah untuk soalan. Untuk lukisan pertama, kita akan dapat 4 markah dengan syarat kita melukis dengan ukuran yang betul dan bentuk yang betul. Dan lukisan itu adalah lukisan yang cantik. Kemudian untuk lukisan yang kedua pula kita akan dapat 5 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang ketiga iaitu soalan nombor 13A. Ros merancang untuk membeli sebuah kereta berharga RM65,000. Dia merancang untuk membayar 10% wang pendahuluan secara tunai. Ros bercadang menyimpan wang pendahuluan dalam masa 8 bulan. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Ros untuk mencapai matlamatnya? Kita lihat di sini, Ros akan membayar sebanyak 10% daripada nilai kereta tersebut, iaitu kita ambil 10% didarabkan dengan nilai kereta tersebut RM65,000. Kita akan dapat RM6,500. Seterusnya, Ros akan membuat simpanan selama 8 bulan. Kita akan bahagi dengan 8. Maka untuk tiap-tiap bulan, Ros perlu menyimpan sebanyak RM812.50. Teruskan lagi dengan melihat soalan B. Sion Ho ialah seorang pengatur cara komputer di syarikat XYZ dengan gaji bersih bulanan RM7,500. Beliau mempunyai kerja sambilan sebagai guru komputer.
gaji sebagai guru komputer adalah RM500 sebulan. Di samping itu, beliau memperoleh hasil sewa rumah keduanya sebanyak RM800 sebulan. Anggaran perbelanjaan bulanannya adalah seperti berikut. 1 Roman, sediakan satu pelan keuangan peribadi bulanan untuk Seon Ho. Ruang jawapan telah pun diberi dalam bentuk jadual. Jadi di sini kita akan isikan maklumat-maklumat di dalam jadual pada ruangan jawapan. Mari kita lihat maklumat yang telah pun diberi. Pertama sekali adalah bayaran ansuran pinjaman rumah pertama. Ini merupakan perbelanjaan tetap. Seterusnya, ansuran bulanan pinjaman rumah kedua juga adalah tetap. Bayaran ansuran kereta juga adalah perbelanjaan tetap. Seterusnya adalah perbelanjaan makanan. Ini merupakan perbelanjaan tidak tetap. Utiliti rumah tidak tetap. Premium insurans tetap. Percutian dan pelancongan tidak tetap. Bayaran tol dan petrol tidak tetap. Allowance ibu bapa bulanan tidak tetap. Dan simpanan tetap bulanan adalah merupakan 10% daripada jumlah gaji. Kemudian pada ruang jawapan kita dapat lihat butirannya kita perlu isi berkaitan dengan pendapatan iaitu gaji bersih dan juga pendapatan-pendapatan lain. Seterusnya adalah simpanan tetap bulanannya, kemudian perbelanjaan tetap bulanan, perbelanjaan tidak tetap bulanan. Dan akhir sekali kita akan dapatkan sama ada berlaku lebihan ataupun kurangan pada perbelanjaan ini. Dan kita akan dapat jawapannya adalah seperti ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Kemukakan komen tentang lebihan atau kurangan yang dialami oleh Seon Ho berdasarkan pelan keuangan ini. Kalau kita lihat pada jawapan kita sebentar tadi, pada bahagian B1 Roman, kita dapati bahawa pendapatannya adalah berlaku lebihan sebanyak RM650. Jadi kita akan tulis di sini, jawapan kita adalah lebihan pendapatan sebanyak RM650. Apabila berlaku lebihan pendapatan, ini bermaksud aliran tunai Seon Ho adalah aliran tunai positif. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya kita lihat untuk soalan B1 Roman, kita menyatakan jumlah pendapatan bulanannya secara keseluruhan terdapat 1 markah. Seterusnya kita nyatakan baki pendapatan 1 lagi markah. Kemudian seterusnya kita menyatakan jumlah perbelanjaan tetap 1 markah. Kemudian perbelanjaan tidak tetap 1 markah. Dan pendapatan lebihannya adalah 650, 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita menyatakan lebihan pendapatan 650, 1 markah. Dan kita nyatakan aliran tunai positif, 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita ke soalan yang keempat, iaitu soalan bernombor 14. Raja di bawah menunjukkan trapezium ABCD, EFGH dan EKLM yang dilukis pada satah kartes. Soalan A, EKLM ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan transformasi PQ. Uraikan selengkapnya transformasi Q dan transformasi P. Kalau kita lihat pada soalan, EKLM merupakan imej dan ABCD merupakan objek. Dan berlaku gabungan transformasi. Dan salah satu transformasinya kita dapat lihat di sini adalah pembesaran. Jadi sebelum objek itu membesar, kita kena nyatakan apakah transformasi yang pertama. Dan kalau kita lihat kedudukan objek dan imej, kita boleh katakan bahawa dia adalah putaran. Jadi transformasi Q yang pertama itu adalah putaran. Dan putaran ini merupakan putaran mengikut arah jam. Dan apabila mengikut arah jam, kedudukan pusatnya akan berada di bawah ini. Untuk mendapatkan pusat, kita akan sambungkan dua bucu yang sepadan antara objek dengan imej. Contohnya, kita ambil bucu D pada objek sepadan dengan bucu H pada imej. Kita akan sambungkan seperti ini, seperti bentuk huruf L. Kita buat L di sini, kita tak buat L ke atas macam ni. Disebabkan
pusat kita berada di bawah. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit kotak. Kita akan bahagi 2, kita akan dapat 2 di sini. Kemudian kita dapati untuk kemudian kotak di bahagian kiri kita akan luruskan. Kita akan anjak 1 ke bawah di sini. Maka kita akan dapat pusatnya berada di sini. Kalau kita buat, dia nampak dia bersudut 90 darjah. Kita ambil satu lagi bucu untuk menguji adakah jawapan kita betul ataupun salah. Kita ambil bucu A sepadan dengan bucu E. Okey, kita buat L. Kemudian terkira 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 bahagi 2 dapat 3. 1, 2, 3 berada di sini. Jadi di sini kita akan turun 2 unit. 1, 2 dapat juga di sini. Jadi kita telah membuktikan bahawa pusat putaran kita adalah berada di sini, iaitu koordinatnya 1, 2. Jadi untuk transformasi Q, kita boleh tulis sebagai putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 2. Dan seterusnya, untuk transformasi P merupakan pembesaran. Jika melibatkan pembesaran, dia perlu ada faktor skala, iaitu K. Untuk mengira faktor skala, kita akan ambil image per dengan objek. Contoh di sini, kita ambil panjang KL 2 unit dan objeknya FG 1 unit. Jadi, 2 per 1 kita dapat 2. K-nya adalah 2. Dan seterusnya, kita akan mencari pusat pembesaran. Untuk mencari pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu-bucu yang sepadan di antara image dengan objek. Contohnya bucu L sepadan dengan G tersambung, buat satu garis lurus. Kemudian K sepadan dengan F, terbuat satu garis lurus dan kita dapat lihat ada titik temu di sini pada titik E. Maka pusatnya adalah pada titik E. Maka untuk transformasi P, kita boleh tulis bahawa ia adalah pembesaran faktor skala 2 pusat E ataupun pusat 3, 5. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Diberi luas kawasan berlorek ialah 54 unit kuasa 2. Hitung luas dalam unit kuasa 2 EFGH. Kalau kita lihat di sini, kawasan berlorek adalah 54 dan kita akan cari EFGH. EFGH kalau kita lihat di sini merupakan bentuk yang sama dengan objek. Maka kita akan menggunakan rumus luas image, iaitu luas image sama dengan K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. K kuasa 2 di sini adalah 2, iaitu 2 kuasa 2 didarabkan dengan luas objek, kita letakkan sebagai X. Kemudian luas image kita akan ambil 54 ditambahkan dengan X. Kerana diberi di sini kawasan berlorek adalah 54. Kemudian di dalam image itu kita ada objek di dalam. Kita akan dapat 54 tambah X sama dengan 4X. Kemudian kita akan dapat 3X sama dengan 54 dan X sama dengan 18. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan Q adalah putaran 90 darjah 1 markah, ikut arah jam 1 markah dan pusat 1 markah. Untuk transformasi P, kita nyatakan dia sebagai pembesaran 1 markah, faktor skala ataupun K sama dengan 2 1 markah dan pusat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita mencari luas EFGH. Kita menunjukkan langkah pengiraan terdapat 2 markah di sini dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang kelima, iaitu soalan yang bernombor 15. Baja di bawah menunjukkan 2 histogram yang mewakili masa yang diambil oleh atlet dalam acara 100 meter lelaki 16 dan 100 meter lelaki 18. Satu Roman, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Kita lihat di sini untuk acara lelaki 16, kita dapati bahawa bentuknya adalah seperti bentuk loceng. Jadi ini adalah bentuk loceng. Kemudian untuk lelaki bawah 18,
Kita lihat di sini, bentuknya jadi seperti ini. Maka kita nyatakan bentuknya adalah pencong kiri. Kemudian untuk soalan 2 Roman, bandingkan serakan masa antara kedua-dua acara tersebut. Untuk membandingkan serakan masa, kita kena bandingkan yang manakah mempunyai serakan yang lebih luas. Dan kalau kita lihat pada data, didapati bahawa serakan lebih luas pada lelaki bawah 16 kerana dia bermula pada 10.05 sehingga 12.15 berbanding dengan lelaki 18 10.05 sehingga 11.85 sahaja. Jadi kita boleh tulis serakan lebih luas pada L16. Seterusnya terlihat soalan 3 Roman. Acara manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik? Dan kalau kita lihat di sini, prestasi yang lebih baik adalah pada acara lelaki 18. Ini disebabkan oleh masa yang diambil adalah lebih singkat berbanding dengan lelaki 16. Seterusnya terlihat soalan B. Ogif di bawah menunjukkan umur bagi 100 orang murid di sebuah sekolah. Bina plot kotak berdasarkan ogif tersebut. Untuk membina plot kotak, kita perlu tahu 5 nilai. Nilai pertama adalah nilai minimum. Kita akan lihat pada ogif kita, iaitu nilainya adalah 12.5. Kemudian nilai maksimum, nilainya adalah 19.5. Seterusnya adalah kuartil pertama. Untuk mendapatkan kuartil pertama, kita akan ambil 1/4 daripada jumlah data. 1/4 didarabkan dengan jumlah data 100, kita akan dapat 25. Maka pada graf ogif tersebut, kita akan ambil nilai 25 di sini. Kemudian kita akan baca nilainya. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 15. Nilai seterusnya adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga adalah 3/4 daripada data. Itu 3/4 daripada 100, kita akan dapat 75. Jadi kita akan dapatkan nilainya dan jawapannya adalah 16.9. Dan nilai terakhir yang perlu kita tahu adalah nilai median. Median merupakan 1/2 daripada data. 1/2 daripada 100, kita akan dapat 50. Dan kita akan dapat jawapannya di sini. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 16. Dengan menggunakan kelima-lima nilai ini, kita akan membina plot kotak. Maka pertama adalah dengan membuat satu garis nombor. Sini kita akan buat satu garis nombor. Kita akan ambil 2 cm kepada 1 unit. Kita akan bermula dengan nilai minimum iaitu 12.5 sehinggalah nilai maksimum 19.5. Kemudian kita akan plotkan titik minimum kita 12.5. Seterusnya kita akan plotkan pula kuartil pertama kita iaitu pada kedudukan 15. Kemudian kuartil ketiga, kemudian nilai median kita iaitu 16. Dan seterusnya kuartil ketiga 16.9. Dan nilai kita yang terakhir iaitu nilai maksimum 19.5. Sambungkan nilai minimum ke kuartil pertama, kemudian di antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga, kita akan membina satu kotak seperti ini. Kemudian kita akan sambung kuartil ketiga menuju ke nilai maksimum dengan satu garis lurus. Dan untuk nilai median, kita akan buat satu garis menegak seperti ini. Maka inilah jawapan kita untuk plot kotak. Seterusnya terlihat soalan yang kedua, Roman. Seterusnya nyatakan julat dan julat antara kuartil berdasarkan plot kotak yang dilukis. Pertama sekali adalah julat. Julat adalah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Iaitu 19.5 tolak dengan 12.5, kita akan dapat 7. Kemudian julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kita akan dapat 1.9. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Dan kalau kita lihat dari segi bentuk plot kotak ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa
taburan ini adalah berbentuk simetri. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 1 Roman, dinyatakan bentuknya bentuk loceng 1 markah dan pencong kiri 1 markah. Untuk soalan 2 Roman, dinyatakan serakan lebih luas pada pada L16 1 markah. Kemudian untuk 3 Roman, dinyatakan L18 1 markah. Seterusnya terlihat soalan B 1 Roman, kita membina plot kotak berdasarkan ogive tersebut. Kita melukis garis nombor berserta dengan plot kelima-lima nilai tersebut dan juga bentuk kotaknya. Kita akan dapat masing-masing 1 markah. Kemudian seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita nyatakan julat 1 markah, julat antara kuartil 1 markah. Kemudian untuk 3 Roman, kita nyatakan bentuk simetri terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan bahagian C. Jawab mana-mana satu soalan dalam bahagian ini. Terlihat soalan pertama iaitu soalan 16A. Puan Ana baru saja mengubah suai dapurnya. Dia menggunakan X keping jubin saiz kecil dan Y keping jubin saiz besar untuk lantai dapurnya. Bilangan setiap jenis jubin yang digunakan bergantung kepada kekangan yang berikut. 1. Jumlah bilangan jubin yang digunakan selebih-lebihnya 60 keping. Beza bilangan jubin saiz besar dengan bilangan jubin saiz kecil sekurang-kurangnya 20 keping. Pelajar 16.1 Roman menunjukkan rantau yang memuaskan semua kekangan di atas. Dari graf, tulis dua kesamaan linear selain X lebih besar sama dengan sifar dan Y lebih besar sama dengan sifar. Untuk menjawab soalan ini, kita berbalik kepada kekangan yang diberi. Yang pertama adalah jumlah bilangan jubin yang digunakan selebih-lebihnya 60 keping, iaitu saiz besar dan saiz kecil diberi di sini X dan juga Y. Y adalah saiz besar dan X adalah saiz kecil. Jadi, kecil tambah besar, lebih besar sama dengan 60. Kemudian untuk kekangan yang kedua, beza jubin saiz besar dengan bilangan jubin saiz kecil sekurang-kurangnya 20 keping, iaitu Y tolak dengan X lebih besar sama dengan 20. Jadi ini jawapan kita untuk soalan yang pertama. Soalan 2 Roman, tentukan bilangan maksimum jubin bersaiz kecil apabila jubin bersaiz besar adalah 40 keping. Terlihat pada rajah, jubin bersaiz besar adalah 40 di sini dan kalau kita buat unjuran, kita dapati bahawa bilangan saiz jubin bersaiz kecil adalah sebanyak 20. Jadi jawapan kita adalah 20. Teruskan lagi dengan melihat soalan B. Pelajar 16.2 Roman menunjukkan pelan dalaman rumah Puan Ana. 1 Roman, lukis satu graf tak terarah berdasarkan pelan rumah Puan Ana. Sini kita ada ruang tamu, ruang makan, dapur, bilik air, bilik utiliti dan bilik tidur yang dilabelkan dengan A, B, C, D, E dan F. Dan kita akan ambil tempat-tempat ini sebagai titik kita ataupun bucu kita. Dan kemudian kita akan buat tepi untuk tiap-tiap bucu ini. Kita akan sambungkan bucu-bucu ini untuk membentuk tepi seperti ini. Dan kita buat secara rawak. Asalkan dia bersambung di antara bucu dengan bucu. Maka ini jawapan kita untuk soalan yang pertama. Yang kedua, tentukan bilangan darjah berdasarkan graf mudah di bawah dari pelan rumah Puan Ana di bawah. Untuk mendapatkan bilangan darjah, kita akan ambil bilangan tepi didarabkan dengan 2. Tepi yang pertama ini adalah AB, kemudian BC, AC, AD, kemudian CD, kemudian DE, CE dan CF. Di sini kita ada 8 tepi. Jadi untuk mendapatkan darjah 8 darab 2, kita dapat 16. Seterusnya terlihat soalan C. Puan Ana ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai beli insurans rumah itu ialah RM550,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai beli insurans hartanya
dan deductible sebanyak RM5,000. Satu Roman, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Ana bagi rumahnya itu. Di dalam polisi ini ada co-insurans 80%. Jadi Puan Ana akan beli sebanyak 80% daripada nilai, iaitu didarabkan dengan RM550,000. Dan kita tekan kalkulator, kita dapat RM440,000. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, rumah Puan Ana telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM80,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Puan Ana jika dia menginsurans rumahnya. Lihat situasi yang pertama A, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Jumlah kerugian adalah sebanyak RM80,000 dan di dalam polisi itu disebut adanya deductible sebanyak RM5,000. Maka kita akan ambil RM80,000 tolak dengan deductible RM5,000 dan syarikat insurans akan membayar kepada Puan Ana sebanyak RM75,000 sahaja. Seterusnya situasi yang kedua B dengan jumlah RM350,000. Maksud Puan Ana hanya mengambil jumlah insurans sebanyak RM350,000 sahaja, di mana sepatutnya dia akan ambil RM440,000 berdasarkan kepada co-insurans 80%. Jadi kita akan mengira peratusan yang diambil. Kita akan ambil RM350,000 per dengan jumlah yang sepatutnya, iaitu RM440,000. Kemudian kita darabkan dengan jumlah kerugian, iaitu RM80,000. Kemudian dalam masa yang sama, kita ada deductible, kita tolak deductible RM5,000. Kemudian kita akan dapat jumlahnya adalah RM58,636,36 sen. Inilah jumlah yang syarikat insurans akan bayar kepada Puan Ana. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga Roman. Rumah Puan Ana telah mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsuraskan rumahnya dengan jumlah RM400,000, hitung bayaran pampasan yang akan diterimanya. Disebabkan rumah Puan Ana mengalami kerugian menyeluruh, bermaksud jumlah keseluruhan ini akan dibayar oleh syarikat insurans. Puan Ana perlu menanggung sendiri deductible. Jadi kita akan ambil RM400,000 tolak dengan deductible RM5,000. Dan jumlahnya adalah RM395,000. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, kita nyatakan dua ketaksamaan, kita dapat satu markah masing-masing. Kemudian untuk soalan 2 Roman, ternyatakan nilai 20, kita dapat satu markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita melukis graf tidak terarah, kita dapat 2 markah dengan syarat kita buat bucu dan kita sambungkan untuk membentuk tepi antara bucu-bucu tersebut. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, ternyatakan bilangan darjah, kita dapat 2 markah. Kemudian seterusnya kita lihat pula soalan bahagian C. 1 Roman, kita nyatakan jumlah insurans yang harus dibeli, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Untuk soalan 2 Roman A, iaitu jumlah insurans yang harus dibeli, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 markah. Untuk soalan B, ternyatakan langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan 3 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini sebanyak 15 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, itu soalan nombor 17A. Encik Talib ialah seorang pekerja kilang. Pendapatan tahunannya pada tahun 2020 ialah RM44,400. Dia juga menderma kepada organisasi diluluskan oleh kerajaan berjumlah RM500. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dituntut ialah RM12,530. 1 Roman, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Talib. Pertama sekali, untuk menghitung cukai pendapatan, kita perlu dapatkan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai adalah kita akan ambil pendapatan tahunan tolak dengan jumlah pelepasan cukai yang dituntut dan juga derma kepada organisasi. Jadi kita akan ambil
pendapatan tahunannya adalah RM44,400, tolak dengan derma RM500, tolak dengan pelepasan cukai RM12,530. Maka kita akan dapat pendapatan bercukainya adalah RM31,370. Kemudian seterusnya, kita akan melihat kepada jadual kadar cukai, di mana pendapatan bercukai Encik Talib adalah RM31,000. Kita akan ambil pada baris yang kedua, iaitu di antara RM20,001 sehingga RM35,000. Kita lihat untuk RM20,000 yang pertama, Encik Talib perlu membayar RM150. Kemudian untuk yang selebihnya, kadarnya adalah 3%. Jadi di sini kita tulis untuk RM20,000 yang pertama, RM150. Kemudian untuk baki, kita ambil bakinya RM31,370, tolak dengan RM20,000 dan didarab dengan kadarnya adalah 3%. Kita akan dapat RM341. Seterusnya kita akan dapatkan jumlah cukai yang perlu dibayar, iaitu kita ambil RM20,000 yang pertama tolak dengan baki, iaitu RM150 tambah dengan RM341 ini. Kemudian kalau kita lihat, pendapatan bercukai Encik Talib adalah RM31,370. Dan kita kena ingat bahawa terdapat dua jenis rebat. Rebat pertama adalah zakat dan rebat yang kedua adalah pendapatan bercukai tidak lebih daripada RM35,000, di mana jumlah rebat tersebut berjumlah sebanyak RM400. Jadi di sini Encik Talib layak mendapat rebat sebanyak RM400. Jadi kita akan tolak dengan 400 di sini. Maka jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Talib adalah sebanyak RM91.10. Kalau seterusnya terlihat soalan yang berikutnya. Dua Roman, jika PCB sebanyak RM70 telah ditolak setiap bulan daripada gajinya, perlukah Encik Talib menambah bayaran cukai pendapatannya? Jelaskan jawapan anda. PCB merupakan potongan cukai bulanan, iaitu sebanyak RM70, kita darab dengan 12. Kemudian kita akan tolak dengan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Talib, iaitu RM91.10, untuk melihat sama ada berlaku kelebihan ataupun berlaku pengurangan pembayaran. Dan terdapat di sini jumlahnya adalah RM748.90. Bermaksud Encik Talib telah membayar cukai melebihi yang sepatutnya sebanyak RM748.90. Ini bermaksud Encik Talib tak perlu menambah bayaran cukai. Pada sebenarnya terlihat soalan B, Encik Talib menggunakan lebihan cukai untuk membeli dua pasang kasut sukan berjenama X dan Y. Dia telah membayar sejumlah RM625 untuk kedua-dua pasang kasut itu. Harga kasut jenama Y lebih mahal sebanyak 1.5 kali ganda daripada harga kasut X. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga sepasang kasut X dan sepasang kasut Y. Seterusnya kita akan terbitkan persamaan serentak, iaitu kasut X dan kasut Y harganya adalah RM625, iaitu X tambah Y sama dengan 625. Kemudian harga untuk kasut Y adalah 1.5 kali ganda berbanding dengan kasut X. Kita boleh tulis 1.5X adalah sama dengan Y. Maka 1.5X tolak dengan Y, kita dapat 0. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk matriks. 1, 1, 1.5, negatif 1 darab XY sama dengan 625 dan juga 0. Kemudian untuk dapatkan XY sama dengan tersongsangkan 1 per A darabkan dengan D tolak B darab dengan C. Kemudian A dengan D bertukar tempat. Kemudian B dengan C tukar tanda, jadi negatif 1 jadi negatif 1.5. Kemudian darab dengan 625 dan kemudian 0. Kemudian sampai ke
peringkat ini, kita boleh terus menggunakan calculator. Kita katakan menu, kita tekan A, kita ambil simultaneous equation, tekan 1, kemudian kita tekan 2 untuk unknown-nya. Kemudian kita akan masukkan nilai kita. Nilai kita yang pertama, 1 sama dengan, kemudian 1 sama dengan, kemudian 625 sama dengan. Seterusnya, kita akan masukkan 1.5 sama dengan, kemudian negatif 1 sama dengan, kemudian sifar sama dengan. Dan untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 250, kemudian tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 375. Seterusnya kita lihat soalan bahagian C. Encik Talib meluangkan masa berjoging pada hujung minggu dengan menggunakan kasut yang baru dibelinya untuk membakar kalori dalam tubuh. Rajah 17 menunjukkan pergerakan Encik Talib berjoging pada hujung minggu. Encik Talib akan berhenti sebentar apabila sampai di kawasan rehat sebelum pulang ke rumahnya semula. Berdasarkan rajah 17 di atas, 1 Roman nyatakan tempoh masa Encik Talib berada di kawasan rehat. Untuk menentukan kawasan rehat, kita akan lihat graf yang dalam keadaan mendatar, iaitu berada di sini dia rehat. Dia rehat daripada 17.30 sehingga 17.45, iaitu selama 15 minit. Kemudian untuk soalan 2 Roman, berapakah jarak keseluruhan perjalanan Encik Talib dari rumahnya ke kawasan rehat dan kemudian kembali ke rumahnya semula sewaktu berjoging. Ini bermaksud bermula daripada rumah ke tempat rehat, kemudian daripada tempat rehat balik ke rumah. Kalau kita lihat di sini, jaraknya adalah 1.5 km untuk satu arah. Jadi bila dia berpatah balik, 1.5 didarabkan dengan 2, kita akan dapat jawapannya adalah 3 km. Seterusnya soalan 3 Roman, hitung laju purata dalam kilometer per jam keseluruhan perjalanan berjoging Encik Talib. Kata kunci di sini adalah laju. Laju adalah jarak ber dengan masa. Jaraknya adalah 3 km dan masa yang diambil kalau lihat di sini bermula pukul 17 iaitu pukul 5 sehingga pukul 6.30. Bermaksud 1.5 jam. Bahagi dengan 1.5, kita akan dapat 2 km per jam. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita lihat soalan A 1 Roman, kita menyatakan pendapatan bercukai Encik Talib. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan cukai bagi RM20,000 yang pertama, kita dapat 1 lagi markah. Dan seterusnya, tolak dengan rapat RM400, kita dapat 1 markah. Dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya, untuk soalan A2 Roman, berkenaan dengan PCB, kita buat pengiraan dan kita dapati bahawa berlaku lebihan sebanyak RM748.90, 1 markah, dan kita menyatakan Encik Talib tidak perlu menambah bayaran cukai, 1 lagi markah. Seterusnya pula untuk soalan B, kita mengeluarkan persamaan linear, terdapat 1 markah, kemudian tersusun dalam bentuk matrik, 1 markah. Kita menggunakan matrik songsang, 1 lagi markah. Kemudian jawapan kita masing-masing 1 markah. Seterusnya soalan bahagian C, kita nyatakan tempoh masa Encik Talib berada di kawasan rehat, 1 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, jarak keseluruhan 3 km, 1 markah. Dan seterusnya untuk soalan 3 Roman, kita nyatakan laju purata, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan jumlah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk soalan negeri-negeri yang lain pula.